Slow sikit. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cuba dengar sini. Cuba dengar. Tadi tu okey. Buka dengar. Sana dengar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'ta. Allahumma alhimna rushdana wa a'izna min syarri anfusina wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Facebook yang saya hormati sekalian, tujuan saya buat live pada malam ini adalah untuk memberi sedikit tips kepada kita yang banyak masa berada di rumah. Kita dah beberapa hari duduk kat rumah dan kat masa hadapan pun kita belum tahu lagi, kita belum tahu lagi berapa lama kita berada di rumah. Justru saya terpanggil untuk memberi sedikit tips lah kepada ibu bapa, di mana ibu bapa kepada anak-anak yang menghafaz Al-Quran dan kepada anak-anak sendiri yang menghafaz Al-Quran, sama ada di yang belajar di Mahad Tahfiz MRSM Ulul Albab umpamanya lah, ataupun Mahad Tahfiz Integrasi, Mahad Tahfiz Sains, Mahad Tahfiz Imtiaz, Mahad Tahfiz Temua, Tahfiz Model Ulul Albab, dan apa dia ni, Mahad Tahfiz yang lain lagi lah. Jadi Mahad Tahfiz Negeri, Mahad Tahfiz di bawah Darul Quran, dan macam-macam Mahad Tahfiz yang kita ada di Malaysia ini. Jadi saya melihatkan mereka ni kebanyakannya tinggal di rumah, tidak bersama dengan ustaz. Jadi kalau sekiranya biar begini sahaja tanpa ada sedikit tanpa ada usaha dan juga tanpa ada usaha yang betul, memang sudah tentu hafazan tu akan hilang daripada ingatan. Dan apabila takdirnya buka nanti, sudah tentulah skill hafaz Al-Quran yang mereka ada selama ini, setahun 2 tahun yang mereka dah kilap sebelum ini, oleh kerana cuti yang begitu lama ini menyebabkan skill ni jadi hilang, dan mereka memerlukan semula kepada skill yang baru ataupun usaha yang baru. Ini memenatkan mereka lah. Jadi oleh kerana itu saya bagi nasihat kepada para ibu bapa. Sebenarnya menghafaz Al-Quran ini asasnya ialah memerlukan kepada ulangan yang banyak. Kata pepatah Arab, iza takarrara taqarrara. Apabila kita banyak ulang, dia akan menguatkan ingatan. Iza takarrara taqarrara. Satu kaf, satu qaf. Takarrara maknanya banyak ulang. Taqarrara maksudnya dia akan melekat dalam ingatan. Sebab itulah dalam banyak nasihat para ulama terhadap orang yang menghafaz Al-Quran ini, dia suruh supaya kita Suara kurang jelas. okey, suara ada kurang jelas. Okey, saya cuba
Sorry. Bapak punya. Okey. Okey, jelas. Boleh jelas cakapan saya. Okey. Jadi saya berpesan di sini. Kaedah untuk menghafaz Al-Quran ini adalah ulangan. Itulah anak-anak kita dan sesiapa yang nak hafaz Al-Quran ini yang perlu mereka lakukan. Ulangan yang banyak, sama ada ulangan sebanyak 30 kali, 60 kali, ada yang kata 63 kali. Itu mengikut dia punya tahap seseorang lah, pikat seseorang itu. Jadi idza takarrara taqarrara. Apabila dia ulang banyak kali, dia akan kuat ingatannya. Inilah kaedah yang sebenarnya yang perlu ada. Jadi oleh kerana itu, kalau sekiranya anak-anak kita ni tinggal di rumah, saya nampak apabila mereka tinggal di rumah ni, kalau kita tidak didik dengan baik, kita tidak cuba susunkan jadual untuk mereka supaya ada waktu-waktu untuk menghafaz Al-Quran dan mengulang Al-Quran. Sudah tentu mereka akan tinggal Al-Quran dan banyak apa yang mereka hafaz dahulunya, 10 juzuk, 3 juzuk, 20 juzuk, mereka akan hilang. Sedangkan para ulama' dia kata, setiap hafazan yang kita hafaz tu, contohnya kita hafaz pada hari Sabtu. Hafazlah kata 5 ayat, kemudian hari Ahad 5 ayat, Isnin 5 ayat kita hafaz, ataupun 10 ayat. Kita ambil 5 lah, sebab ada dalam ada warid mengatakan apabila menghafaz 5 maka falam yansah, dia tidak akan lupa. Kalau hafaz 5 macam tu, selepas daripada 7 hari, sebelum 7 hari, mestilah dia ulang balik hafazan yang dia hafaz tu. 7 hari, kita seminggu 7 hari, cantik. 7 hari ini adalah hari yang ketujuh tu dia mesti ulang semua apa yang dia hafaz daripada hari Sabtu yang dia hafaz, kalau dia bermula daripada hari Sabtu. Tapi kalaulah dia boleh banyakkan lagi ulangan. Saya nak tekankan ulangan, bukan saya nak tekankan hafazan. Setengah orang dia nak hafaz banyak, tetapi dia tidak tekankan sejauh mana berapa banyak yang dia ingat. Orang yang bermegah dia dah hafaz 20 juzuk, 30 juzuk. Anak dia hafaz Quran 8 orang, 9 orang, 10 orang, 5 orang. Okeylah, kita baguslah, kita pun rasa masya-Allah dia ada anak berapa orang hafaz Quran. Tetapi yang lebih daripada itu, berapa dari 8 orang yang hafaz Quran, berapa orang kau yang memang bersama dengan Al-Quran, selalu khatam 7 hari sekali, boleh ingat Quran, boleh baca, boleh khatam Al-Quran. Okey, ini saya cakap dari sudut penghafaz Al-Quran. Adapun untuk tadabbur Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, itu kita cakap yang lain. Untuk tajwid Al-Quran, untuk qiraat, itu ilmu lain, itu kita akan cerita lain kali. Tapi ini untuk memelihara nas Al-Quran di dalam jiwa kita ni, jiwa penghafaz Quran yang menghabiskan masa banyak di pusat-pusat tahfiz, itu semua dia perlu kepada sistem yang betul. Caranya ialah dia kena banyak ulangan, dan dia kena banyak ulangan, dan juga dia kena hafaz, pastikan dia ingat betul-betul, dan dia mesti dia mesti baca dengan betul. Jadi dalam situasi COVID-19 ni, kita berada di rumah. Ustaz tak ada kat rumah. Ustaz dia tempat dia di sana. Yang ada kat rumah kita ni ayah, para ibu bapa lah, ibu dan ayah. Saya nak maklumkan bahawa ibu bapa ni kena memainkan peranan yang penting. Walaupun dia tidak hafaz Quran. Di saat COVID-19 ni, kita tahu banyak dah benda-benda yang hukum-hukum yang berlaku.
Semayang kat rumah, semayang Jumaat pun tukar pada Zuhur. Macam-macam berlaku musim Covid ni. Dan dalam menghafaz Al-Quran sendiri pun, kalau sekiranya selama ini anak kita menghafaz Al-Quran di hadapan guru, dan memang guru yang hafiz, guru yang mempunyai sanad, guru yang mempunyai bacaan yang tepat, dabit, dia ingatan yang kuat, sebab nak melahirkan penghafaz Al-Quran yang hebat, dia mestilah gurunya adalah guru yang mantap dari sudut hafazannya. Barulah dia boleh melahirkan penghafaz Al-Quran yang hebat. Tapi kalau guru sendiri dia tasmi' Al-Quran, dia buka Quran di hadapannya, pelajar yang tengok, yang baca di hadapan guru ni, dia akan terasa, aku nak baca di hadapan guru, untuk guru aku sendiri pun apa nak ingat Quran. Bukan saya nak melemahkan guru-guru, tapi guru pun kena ambil peluang dia maksud. Waktu Covid ni cuba mantapkan ingatan kita, cuba banyakkan ulangan kita, supaya ingatan Al-Quran kita ni makin kuat di musim Covid ni. Kita tak nak lepas Covid dah tak ada, hafazan kita pun tak ada juga. Itu satu perkara yang balak lah pula bagi orang yang hafaz Quran. Sedih. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat satu viral yang selalu dimainkan. Apabila guru-guru Al-Quran yang fasih Al-Quran, ingat Al-Quran, diberi satu Al-Quran, naskah Al-Quran, tetapi di dalamnya kosong. Tidak ada nas Al-Quran, hanya helaiang-helaiang putih sahaja bentuk Al-Quran. Lalu apabila dia bagi Quran kepada dia buka Al-Quran, mendapati Al-Quran apa dia kosong. Dia pun tanya, kenapa Al-Quran ni kosong? Lalu si pemberi tu dia buat satu gambaran, dia buat satu rakaman. Dia kata, apa pandangan kamu ya Syekh kalau sekiranya Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Menangis tuan guru. Kalaulah Al-Quran diangkat oleh Allah Taala, Allah Taala angkat Quran ni sama sekali angkat dengan yang ada di dalam dada. Diangkat sekaligus, bukan diangkat yang heboh sekarang ni, Quran tak ada 2-3 helai waktu silap cetak tu. Dekat nak kiamat, semua dekat nak kiamat. Quran hilang satu muka, 2 muka. Itu kualiti Al-Quran tu, kertas yang diguna tu tak cantik, tak baik, kualiti yang rendah. Itu menyebabkan hilang tu, oleh kerana belekan yang terlalu banyak menyebabkan hilang. Jadi saya nak fokusnya, apabila disua Al-Quran ini kepada guru-guru ini, dia akan rasa sedih, menangis dia. Bukan seorang, bukan 2 orang, ramai. Yang dia buat rakaman itu saya tengok ramai. Dia kata, Syekh, apa pandangan kamu jika sekiranya Al-Quran diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dia akan menangis, duduk menangis. Aku akan rasa sedih yang teramat-amat kalau Allah Subhanahu wa taala angkat Quran daripada mushaf, angkat Quran daripada dadanya, sayang dan cintanya dia kepada Al-Quranul Karim. Jadi kita tak naklah musim Covid ni kita leka dari membaca Al-Quran. Tuan-tuan, kepada ibu bapa kena ambil peranan. Ibu bapa kena ambil peranan. Sebab anak-anak ini kena, ibu bapa kena, yang duduk tinggal juga di rumah bersama dengan anak-anak, waktu yang banyak, dia mesti jadualkan anak-anak dia untuk tasmi' di hadapannya. Bagi jadual kepada anak-anak setengah jam, 1 jam. Sebab dalam setiap hari ni, sebaik-baiknya saya bagi saranan lah untuk kita maintain dan mengasah akal fikiran kita ini. Pasal hafaz Al-Quran ini sebenarnya dia menajamkan akal fikiran. Jadi kita gunakan akal kita ini yang Allah Ta'ala kurniakan untuk selalu membaca dan menghafaz Al-Quran. Paling tidaknya setiap hari 5 ayat. Itulah yang selalu para ulama dahulu buat. Kalau kita tengok zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun, mereka menghafaz, mereka mempelajari Al-Quran tidak lebih daripada 10 ayat. Ta'allama halalaha wa haramaha wa amiraha wa zajiraha wa ma yanbaghi an yuqafa indaha. Yang itu dia belajar sekali dengan makna dan maksud Al-Quran, apa itu haram dalam ayat tersebut, apa itu halal dalam ayat tersebut, apa itu arahan dan juga larangan dalam ayat tersebut, dan apa yang perlu wakaf ibtidak pun mereka belajar sebenarnya zaman Rasul. Sehinggalah tahu semua benda itu baru beralih kepada 10 ayat berikutnya.
Jadi ada juga yang menghafaz 5 ayat. Macam Syu'bah. Syu'bah ini adalah salah seorang perawi kepada Imam Asim. Wa min kufatul gharra'i minhum thalatha. Adha'u faqad da'a syazan wa qaranfula. Fa amma Abu Bakrin wa Asimun ismuhu. Fa Syu'batu rawihil mubarrizu afdala. Wa dhaka ibn Ayyashin Abu Bakrin ar-ridha wa Hafsun wa bil itqani kana mufaddala. Jadi nak ceritanya Ayyash apa dia ni Wazaka ibn Ayyash, Ibn Ayyash ni Syu'bah, dia adalah murid kepada Asim. Hafsun anak murid kepada Asim. Syu'bah ini dia mempelajari ilmu daripada Asim. Ayat Quran dia talaki 5 ayat setiap hari. Dia akan pergi mendapatkan gurunya walaupun matar, walaupun banjir, walaupun hujan, walaupun panas yang terik, mereka Syu'bah ni akan tetap pergi mendapatkan gurunya, talaki daripada gurunya setiap hari. Maknanya sepatutnya anak-anak yang menghafaz Quran ni, kepada para ibu bapa, dia tidak ada istilah rehat. Sebenarnya baca Quran itulah rehat. Saya nak nyatakan begitu. Kalau sekiranya pagi gadget, tengah hari gadget, petang gadget, malam gadget, bagi dia rehat hari ini, itu salah. Itu satu pandangan yang salah dan silap. Sebenarnya dia baca Al-Quran itulah satu kerehatan. Baca Quran ni adalah sa'adah, satu kebahagiaan, satu kerehatan. Dia bukan satu bebanan. Jangan kita anggap dia satu bebanan baca Al-Quran ini. Tapi satu perkara yang perlu kita buat. Kita tunjuk kepada anak kita supaya sebatikan dia. Sehinggalah apabila dia membaca Quran, kalau tak baca Quran, dia terasa susah hati. Itu barulah Al-Quran lekat dan sebati dengan jiwanya. Tapi kalau sekiranya dia baca Quran, dia tak baca Quran, itulah yang bahagia bagi hidupnya. Seminggu dah tak baca Quran. Sekarang ni 20 hari dah kita. 18 hari duduk COVID kat rumah ni. Siang malam tak keluar rumah, duduk main atas bawah, main game, main macam-macam game, macam-macam yang dia tengok. Jadi ini semua adalah perkara yang perlu diberi titik berat lah. Sebab ada beberapa sahabat saya di kalangan guru-guru yang mengajar di Mak Tafiz ni hantar mesej kepada saya, tanya, bagaimana Ustaz tentang adakah boleh kita nak tasmi' dalam bentuk online? Saya jawab boleh. Sebab di Makkah, Madinah, Masjid Makkah, Masjid Madinah, Masjid Nabi, ada satu penjuru memang disediakan untuk secara online. Ada beberapa guru, saya pun pergi tengok, dan ada sahabat-sahabat hantar dia punya online untuk daftar talaki. Seluruh dunia boleh daftar dengan talaki Al-Quran di Masjid Nabi dan baca di rumah dia. Malaysia ke, di Afrika ke, mana-mana tempat boleh talaki. Tapi dengan syarat, ada 2-3 kali mestilah berjumpa untuk mengesahkan bacaan di luar dengan bacaan dalam online tu adalah sama. Dia tak nak, kalau sebab sana talaki dengan bersanad ni adalah dengan hafaz Al-Quran. Boleh jadi kalau online ni dia tengok mushaf di sebelah tepi, tapi di sana dia akan dengar dan akan test sendiri bacaan kita, adakah orang ini hafaz Al-Quran dengan baik ataupun tidak. Jadi saya mengharapkan ibu bapa ni mengambil peranan sebagai guru. Kalau sekiranya ustaz dia tak mampu untuk online kan, contohnya tasmi' secara Skype, tasmi' secara taliang ni tak boleh, maka ibu bapa mesti mengambil peranan. Bagi peluang kepada anaknya 1 jam 1 hari. 1 jam 1 hari pun dah memadai dah. Jangan berlalu 1 hari tanpa ada hafaz Al-Quran bagi anak-anak yang tengah hafaz ni. Kemudian lepas daripada tu ada sesi tasmi'. Ibu, kalau ibunya boleh lebih berbakat daripada ayahnya, contohnya, dia mesti tasmi' anak dia menghafaz Al-Quran ni. Peganglah mushaf. Ayah pun begitu juga. Dengar anak-anak dia membaca Al-Quran. Kita, sebab zaman sekarang ni, zaman COVID ni, kita kena ubah sedikit lah. Caranya, jangan biarkan anak kita hafaz Quran, tidak membaca Al-Quran ataupun tinggal Al-Quran sehinggalah dia khatam. Bahkan apabila dia khatam Al-Quran, khatam 30 juzuk dah,
Apakah dia ni dah tak perlu mengulang Al-Quran? Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Kata Syekh Abdullah Rushdi, Dr. Abdullah Rushdi, seorang pendakwah muda lah di Mesir. Guru dia pesan kepada dia. Dia ni orang Mesir yang selalu berdebat. Saya selalu tengok dia punya YouTube cerita debat dia tentang liberal, tentang macam-macam lah. Dan dia boleh bawa nas Al-Quran, hadis dengan begitu tepat. Orang yang masih muda lagi. Dia kata, guru aku berpesan kepada aku, apabila khatam Al-Quran 30 juzuk, setiap hari ni orang Mesir yang bercakap bahasa Arab, yang Quran pun bahasa Arab, dia boleh hafaz Quran. Orang Arab ni lain dengan kita hafaz Quran. Tuan-tuan kena ingat, kita ni ulang sampai 30 kali, 50 kali, 100 kali pun kita ada. Orang Arab dia duk baca 5-6 kali satu muka pun dia boleh ingat. Kalau dia berminat, dia boleh ingat. Ulang begitu, bukan cara, sebab dia bahasa dia. Dia boleh ingat dengan cepat. Tapi dia masih lagi berpesan. Guru aku berpesan, kalau nak sebati Al-Quran dalam jiwa, apa yang dia kata, dia mestilah selepas habis 30 juzuk, setiap hari, tak kurang daripada 3 juzuk kena ulang. Selama berapa lama? 3 tahun. Sehari 3 juzuk, bermaksud 10 hari 30 juzuk. 1 bulan 3 juzuk. 1 bulan 3 juzuk. 1 tahun 1 bulan 3 juzuk. 1 bulan 3 kali khatam. 1 tahun berapa kali khatam? 30. 3 kali 10, 30. Barulah 36 kali khatam. Itu dia. Jadi orang Arab sendiri pun berpesan macam tu. Kalau nak sebati Al-Quran, mestilah banyak ulang Al-Quran. Selepas khatam, ni cerita lepas khatam pula. Lepas khatam, ulang 3 juzuk sehari 3. Sebab tu saya berpesan kepada sahabat-sahabat ataupun anak-anak yang hafaz Quran ni. Jangan kurang daripada 3 juzuk sehari mengulang Al-Quran. Lebih daripada tu, lagi baik. Dia boleh baca 5 juzuk satu hari. Itu lagi baiklah. Musim-musim COVID ni. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, kalau kita baca banyak Quran, 5 juzuk sehari, Allahu Akbar. Bermaksud, 6 hari, 30 juzuk. Kalau Tok Guru Haji Noh, dia guna kaedah jadual dia Fami Bishauki. 7 hari, cantik. Dia start daripada hari Sabtu. Suratul Fatihah sampai Al-Ma'idah. Hari Sabtu tu. Ma'idah juzuk yang ke-6 masuk juzuk yang ke-7. Hari Ahad pula, Al-An'am, Yunus. Daripada juzuk 6, juzuk 7 tu sampai surah Yunus. Fami Bishauki sampai surah Yunus. Itu hari Ahad. Hari Isnin pula, daripada Hud, surah Hud. Lepas daripada surah Yunus, surah Hud. Fami Bishauki Bani Israel. Itu hari Isnin. Kemudian hari Selasa pula, Kahfi, Syauki, Syu'ara. Dah sampai surah Syu'ara. Itu hari Selasa. Hari Rabu pula, lepas surah Syu'ara, surah Namli. Juzuk 19. Juzuk 19. Bishauki wassafati safa fazzajirati zajra fattaliyati dhikra inna ilahakum lawahid. Itu hari Rabu. Kemudian hari Khamis daripada surah Sad wal Qur'ani dzikr sampai ke surah Qaf. Qaf wal Qur'anil Majid. Kemudian hari Jumaat daripada surah Wadh-Dhariyati Dharwa falhamilati wiqra faljariyati yusra sampailah kepada surah sampai ke hari Jumaat tu sampai kepada surah An-Nas. Cuba tengok cantik dia punya jadual susunan dia. Fami Bishauqi. Ya, inilah sebenarnya yang perlu kita ambil perhatian para ibu bapa, para anak-anak yang ramai jumlahnya. Saya memang ramai orang yang menghafaz Quran. Kita betulkan cara susunan jadual kita setiap hari, mengulang Al-Quran, membaca. Bagi yang masih lagi menghafaz Quran, dia ada jadual setiap hari untuk menghafaz Quran. Dia cuba, ini satu istilah para guru. Setengah orang dia beranggapan suasana Al-Quran tu,
Suasana Al-Quran dia kata ada di ma'had tahfiz. Suasana Al-Quran ada di tempat dia hafaz Quran lah di sekolah. Di integrasi ke, di sekolah ma'had tahfiz sains ke, di sekolah mana-manalah. Ma'had tahfiz swasta ke, ma'had tahfiz kerajaan negeri ke. Dia kata suasana Quran itu ada di sana. Balik ke rumah tak ada suasana Quran. Tak ada competition. Tak ada compete dengan kawan-kawan. Tak ada compete dengan dengan guru tak ada. Jadi suasana tu tak ada. Ini alasan sahajalah bagi saya. Alasan sahaja untuk tidak dia membaca Al-Quran. Sebenarnya orang hafaz Quran ni dia kena mensuasanakan selama-lamanya kehidupannya sebagai suasana Al-Quran. Itu sebenarnya. Dia duduk di ma'had tahfiz memang suasana Quran lah. Pergi ke kelas, orang baca Quran bising dengan suara Quran malam. Hafaz Quran sama kawan-kawan bising dengan orang baca Al-Quran. Memang suasana Al-Quran lah. Memang saya tak nafi lah. Tapi apabila dia balik daripada ma'had tahfiz, duduk kat rumah. Sebenarnya dia kena mensuasanakan dirinya dengan Al-Quran. Jangan dia anggap balik ke rumah ni dah tak ada dah. Guru dah tak minta tasmek dah, kawan-kawan dah tak ada dah. Itu semua tanggapan yang salah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berpesan, dia kata apa? Kita ni dia kata orang yang hafaz Quran ni kena tahu dunianya. Dunia orang hafaz Quran ni di waktu orang tidur dia kena bersama Al-Quran. Waktu orang ketawa dia kena membaca, dia kena menangis bersama dengan Al-Quran. Waktu orang bermain dia kena sedar dia ni tanggungjawab untuk membaca Al-Quran. Okey. Jadi apabila dia pegang kepada prinsip tersebut bermaksud dia boleh menjaga Al-Quran di dalam jiwanya. Okey. Adapun kalau ada soalan-soalan tu saya tak pasti ada soalan. Ada soalan? Oh, okey, kalau soalan-soalan yang ringan tu bolehlah saya jawab dalam 1-2 berkaitan dengan Al-Quran ni, berkaitan dengan Al-Quran. Ada murajaah. Okey. Bagi yang nak yang hafaz Quran ni dia kena ada murajaah. Murajaah Quran ni maksudnya dia mengulang. Sebenarnya kata salah seorang saya nak ambil nak sebut satu kata para ulama, dia kata apa? Ajwadul awqat lil hifzi al ashar. Yang terbaik untuk hafaz Al-Quran ni waktu pagi, awal pagi ataupun awal pagi. Walil bahthi al abkar. Tapi untuk kajian, untuk nak tengok, nak buat kajian, nak semua benda yang berkaitan tu, itu di waktu pagi, al abkar. Walil kitabati wasat an-nahar. Untuk penulisan cantik di tengah hari. Walil mutala'ati wal mudzakarati al-lail. Untuk mutala'ah, muzakarah itu sesuai di waktu malam. Sebab pengajian maghrib, isyak tu dia sesuai waktu malam. Okey. Jadi untuk murajaah ni sebenarnya waktu dia sebaik-baiknya kita guna otak kita ni waktu pagi untuk hafaz Al-Quran. Waktu sebelum subuh ataupun selepas subuh. Tapi sebenarnya waktu itulah, saya boleh kata waktu itulah semua orang suka tidur. Itu masalah utama. Memang waktu tu lepas sembahyang subuh dia akan tidur sampailah jam 9 pagi. Itu semua orang lah. Saya sedangkan guru saya pernah pesan dulu. Guru saya pesan, dia kata guru dia berpesan gitu. Jangan tidur kecuali lepas matahari naik. Waktu subuh tu, lepas subuh tu kena baca Al-Quran. Lepas subuh tu. Ngantuk kok mana pun kita pegang Al-Quran, kita baca Quran. Jadikan tabiat benda tu. Jadikan orang panggil apa? Jadual kita begitu. Kita baca, itulah waktu yang paling fresh sebenarnya. Otak kita masa tu waktu yang paling paling lepas tidur, lepas rehat 5 jam, 6 jam waktu malam tu, bangun pagi paling fresh otak kita. Kalau kita guna untuk menghafal, mengulang, itulah yang terbaiknya. Okey.
Kemudian apabila kita guna untuk hafazan ni, saya waktu untuk mengingat untuk ingat untuk mengulang ni sebenarnya penghafaz Al-Quran tu sendiri dia boleh tahu. Dan dia kena bagi tahu kepada ibu bapa dia. Waktu yang sesuai untuk dia hafaz ni, contohnya kalau hafaz waktu tersebut ingatannya cepat. Ulang, contohnya kalau ulang 10 kali, 20 kali boleh ingat. Contohnya kalau dia hafaz di waktu lain, waktu tengah hari, waktu petang, ulang 50 kali pun tak boleh nak ingat. Ada orang jenis macam tu. Jadi dia boleh tahu apabila dia dah 2 tahun, 3 tahun duduk di madrasah tu, dia boleh tahu dah waktu mana waktu yang sesuai untuk dia hafaz Quran. Jadi dia gunakan waktu itu. Gunakan betul-betul waktu itu. Ada pun mengulang ni, dia maintain. Dia memaintainkan. Sebabnya para ibu bapa yang dirahmati Allah, para anak-anak yang menghafaz Quran, kita kena ingat otak kita ni boleh ingat sesuatu benda ni, dia ada tempoh dia. Jangan kita ingat apabila hafaz ni macam kita ukir di atas batu. Bukan gitu. Dia akan ada tempoh expired dia. Kajian pun kata begitu. Apabila kita hafaz sesuatu benda, tak ulang 24 jam, kalau kita katalah satu muka kita ingat tu, dalam 24 jam kita tak ulang balik, polish balik, ingatan kita tu akan menurun. Dia akan turun pada 80%. 48 jam kita tak ulang, dia akan menurun lagi sehinggalah 60%, 50%. Kalaulah 3 hari tak ulang, 4 hari tak ulang apa yang kita hafal, yakin dia akan ingat gambaran begitu saja, tahu saja. Pernah dengar saja baca ayat tu, tapi dia tak mampu untuk baca ayat tersebut, dan dia tidak boleh dia tak boleh baca dengan fasih. Oleh kerana itu, apabila dia tasmik di hadapan guru, kaedah yang sebenarnya, balik daripada tasmik tu dia kena ulang balik apa yang dia tasmik di hadapan guru. Sebenarnya perkara yang sama kalau kita kira nak belajar ilmu matematik tambah, sains, fizik, biologi pun. Kalau dia belajar di hadapan guru, masuk lab, keluar, dia tutup begitu saja apa yang dia belajar, dan dia tidak ulang balik muzakarah balik apa yang dia belajar, dalam tempoh 24 jam, 48 jam dia akan habis. Dia akan habis, akan hilang apa yang dia baca tu, yang dia baca. Jadi oleh kerana itu dia kena ulang balik. Dan ulang balik apabila dia konsisten, istiqamah dengan ulang apa yang dia hafaz. Dia memang ada jadual khusus. Lepas dia tasmik hafazan, balik daripada tasmik dia ulang balik apa yang dia tasmik. Esok dia ulang baca balik. Dia jaga layang balik apa yang dia hafaz tu. Sudah tentu kalau dia makin banyak dia hafaz, kemudian dia jaga sebegitu, sudah tentu ingatan satu juzuk masuk juzuk yang kedua, dia masih jaga juzuk yang pertama, masuk juzuk yang ketiga, dia masih jaga juzuk pertama dan yang kedua. Jadi habis 30 juzuk dia boleh ingat. Tinggal sikit-sikit lah surah-surah yang dia tidak mampu ingat tu. Tapi kalau sekiranya tasmik dengan guru, kemudian balik tinggal hafal yang baru, esok tasmik hak baru pula, kemudian tinggal yang baru, makrak berikutnya, makrak ketiga, makrak keempat, habis satu juzuk. Dia tasmik satu juzuk, tapi dia tak pernah ulang pun. Dia hanya tumpu kepada hafazan yang baru saja, maka sudah tentu dia tak mampu untuk baca satu juzuk yang dia hafaz tu. Itu kaedah. Ibu bapa kena tahu tips ni. Jangan dia biar anak dia hafal Quran saja, dia tak tahu pun anak dia tu silap gaya macam-macam dengan dia. Sebaiknya dia kena test pula. Kena minta anak, mak baca sekali depan ibu, depan ayah nak dengar kali baca Quran. Sepatutnya kena kata begitu. Biar anak dia pun bersedia jugalah untuk membaca Quran di hadapan dia. Ini memang saya akui memang susah. Memang susah. Kalau saya dulu dengan orang tua saya, dia minta saya baca di hadapan dia. Tapi kita dengan anak kita memang susah. Memang. Tapi
benda ini boleh dibuat. Sebenarnya begitulah caranya untuk maintain, menjaga Al-Quranul Karim. Okay? Malas. Dia untuk mengulang Al-Quran ni dia ada peringkat-peringkat lah. Bagi contohnya yang dia ingat, kesilapan dalam mengulang ni, ramai orang ulang apa yang dia ingat saja. Yang dia tak ingat, dia tak ulang. Contohnya lah, dia hafaz juzuk yang ke-6. Juzuk yang ke-6 ni suratu Al-Ma'idah. Permulaan tu suratu An-Nisa. Hujung suratul Nisa dan suratul Ma'idah juzuk yang ke-6. Jadi dia maksudnya dia hafaz juzuk 1, juzuk 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 juzuk dia hafaz ni, dia ingatlah katanya juzuk yang pertama. Maqra alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi. Kemudian maqra innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kemudian maqra ta'muruna an-nas. Kemudian lepas tu maqra, tunggu saya, wa izqultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Juzuk 1 ni biasanya orang hafal Quran dia boleh, dia kata kacang je lah. Maknanya juzuk 1 ni memang juzuk yang selalu diulang. Ramai orang boleh ingat dengan baik lah. Juzuk 2 memang ada beberapa ayat talak atas tu. Lepas daripada wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayn fala isma alayhi wa man ta'akhkhara fala isma alayhi liman ittaqa. Lepas maqra' tu, belakang dia tu sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah kana an-nas. Lepas tu zuyina lin-nas zuyina lillazina kafaru. Kemudian kana an-nas. Itu pun dah start dah orang mula dia bonok dah sikit baca tu. Kemudian yasalunaka apa dia ni fid dunya wa yasalunaka 'anil khamri wal maisir fid dunya wal akhirah. Ayat-ayat selepas pada tu yang tu dia mulalah susah sikit nak ingat tu, sebab ayat-ayat berkaitan dengan hukum hakam. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum wa yas'alunaka 'anil mahid. Itu semua. Kemudian talaq, wa in azamut talaq, yang selepas daripada tu, wa in azamut talaq fa innallaha sami'un 'alim. Wal mutallaqat masuk dah. Wal mutallaqat at-talaqu marratan fa in talaqaha, selepas pada tu. Wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Kemudian wa idza talaqtumun nisa fabalaghna ajalahunna fala ta'dhuluhunna an yankihna azwajahun wal walidat. Itu ayat-ayat yang selalu kebanyakannya dia tidak kurang untuk fokus dia dan nak baca dengan fasih tu susah. Dalilnya tuan-tuan puan-puan sekalian, kalau dalam musabaqah peserta kena ayat ni jadi bonok habis. Sampai hakim Munabbih pun bonok juga nak tegur kat sini dah. Jadi ayat ni ayat berkaitan ayat hukum. Jadi macam mana kita nak atasi untuk ingat benda ayat ni? Yang pertama sekalinya, ulang kena banyak. Di samping ulang tu, dia juga kena buat catatan makna. Ini perkara yang penting. Dalam syair untuk mengingat ayat-ayat Quran ni perlu ada catatan makna. Maknanya orang yang membaca, yang menghafaz Quran ni, jangan hanya dia berpegang kepada akal dia saja, kepada nas, ingat nas saja, tapi kena faham juga makna. Walaupun dia tidak boleh menghurai, menafsirkan kepada orang lain, mengajar tafsir kepada orang lain, tapi bagi diri dia sendiri tu, dia kena memahami makna. Anggap ini ada satu panggil kronologi. Kronologi, cerita satu persatu, satu step by satu step, cerita-cerita tentang Al-Quran. Okey? Jadi itu cara dia. Jadi apabila dia contohnya juzuk 2 ni, ada sebahagian dia ingat, ada sebahagian dia tak ingat. Macam mana cara nak buat? Yang tak ingat tu dia cuba buat catatan, dia cuba memahami maksud dan mana. Bacalah, kena rajin sikitlah. Kena rajin baca makna dan maksud ayat tersebut. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau boleh dia buat sedikit buku nota untuk dia. Dia tandakan ayat ni. Dan dia kena gambarkan. Kena banyak tengok.
kena banyak tengok. Banyak tengok kepada mushaf ini membantu untuk ingatan kita. Jangan banyak tengok gadget. Sehinggalah ada orang Arab, dia memang masalah gadget ni bukan masalah kat Malaysia, masalah kampung kita saja. Negara Arab pun begitu. Negara Arab begitu. Negara Arab pun dia pesan, guru pesan. Mu tengok telefon tu, simpanlah sama dalam dia tu ayat-ayat Al-Quran. Mushaf. Dalam bentuk apa dia ni, yang boleh kita tengok Al-Quran. Buka juga Al-Quran. Jangan kamu tengok layang cerita-cerita tu saja, tapi kamu juga kena baca Al-Quran setiap hari daripada handphone yang kamu bawa tu. Begitu. Tapi sebaik-baiknya kita guna mushaf, mushaf biasa ni lah. Jadi dia kena ulang. Jangan biarkan apa yang dia tak ingat ni, biarkan begitu saja, dia boleh menyebabkan memang kalau saya anggap dia satu penyakit lah. Orang tak ingat Quran ni, dia adalah penyakit. Ayat-ayat tu penyakit. Jangan dia biar. Macam dia sakit lah, dia biar dia sakit. Sesama dia biar dia sakit. Sakit kepala. Jadi makin lama makin berat lah kalau dia biar. Carilah ubat untuk hilangkan sakit dia tu. Begitu juga dengan orang tak ingat Quran. Dia kena cari jalan dan cara untuk dia boleh ingat juga Quran. Macam tu. Jadi kalau anak kita ni dia tidak ada kreativiti dari sudut untuk apa dia ni dapat ingat ni, sebagai ibu bapa kita tolonglah. Kadang-kadang anak ni dia boleh bergerak sendiri, boleh bawa diri dia sendiri. Alhamdulillah lah, dia boleh bawa diri dia sendiri. Tapi setengah-setengah anak ni dia tak boleh. Dia kena ada seorang yang memberi apa dia ni, memberi panduan kepada dia. Sebab itulah sebenarnya guru yang mengajar Quran, dia boleh bukan hanya dia tasmih semata-mata. Guru yang mengajar, guru Quran ni bukan hanya dia tasmih semata-mata. Kita bukan pelajar dia hanya paksa pelajar baca di hadapan dia, tak ingat, marah, tak ingat, watang, bukan begitu. Tapi dia dengar pelajar dia baca tu, di situ ada satu keberkatan. Kemudian apabila pelajar menghadapi kesusahan nak ingat ayat-ayat yang dia baca, guru akan tahu, ini memang aku dulu pun dah ingat juga sini dulu ni. Aku pun tak fasih juga aku baca kat sini. Jadi dia bagi tahu kepada pelajar dia, ini tempat ayat-ayat yang susah. Ayat yang perlu kepada bagi nasihat kepada pelajar dia. Ayat ni perlu kepada tengok makna, awak kena sabar, bagi nasihat, bagi motivasi kepada anak dia bahawa awak akan dapat. Itu sebenarnya peranan guru. Dia boleh guide anak murid dia tu, pelajar dia tu dengan baik, sehinggalah pelajar dia tu boleh dapat mengatasi apa benda kelemahan dia tu. Okey. Jadi itu sebenarnya, dan dia kena banyak ulang lah. Iza takarrara taqarrara. Itu mak ayah kena ingat dah. Apabila lebih banyak ulangan akan menyebabkan lebih kuat ingatan terhadap ayat tu. Itulah para ulama kita buat, sehinggalah kalau tengok Syekh Qurayyim Rajah, dia mai kat kita pun dia masih pegang lagi kepada mushaf. Masih pegang. Duduk dalam kereta, duduk mana-mana dia akan buka Al-Quran, dia ulang Quran. Dia tu Syekhul Qurra di Syam. Umur pun 90 lebih dah. Berapa lama dah dia punya sumbangan dia bersama dengan Quran. Allahu Akbar. Syekh Ma'sarawi, seorang guru. Ana pernah bersama dengan dia. Beberapa guru-guru kita bersama dengan dia. Memang dia duduk saja pun sahabat-sahabat yang jadi murafiq dia, kata dia memang selalu baca Al-Quran. Syekh Syekh Isa Al-Ma'sarawi, jadi hakim di tempat kita ni. Dia ni kelebihan dia 50 tahun. Kalau tengok dia punya kisah hidup, 50 tahun tak pernah tengok Al-Quran. Bukan tak pernah tengok Quran, tak baca Quran macam kita, bukan. Tapi tak pernah tengok Quran dari sudut ulangan. Dia ni penyemak Al-Quran. Tapi kalau nak ulang Quran tu tak perlu tengok Quran. Quran tu cair sebati dengan diri dia. Sampai begitu sekali. Jadi nak sampai kepada tahap tu, macam mana dia buat? Setiap hari dia membaca Al-Quran.
setiap hari dia membaca Al-Quran. Jadi saya rasa dah lama dah ni. Satu lagi soalan, okey? Soalan apa? Macam mana tak nak malas? Nak bezakan surah Makkiyah dengan surah Madinah. Ada surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Nak beza. Bezakan. Al-Makkiyah, sebagaimana kita tahu. 286. Surah Makkiyah ni ketika turun ma qabla al-hijrah. Surah yang diturunkan sebelum hijrah dipanggil Makkiyah. Ma ba'da al-hijrah dipanggil surah Madaniyah walaupun turun di Makkah. Dan kaedah yang saya selalu sebutnya 286 adalah ayat suratul Al-Baqarah. 280 suratul Baqarah, surah yang terpanjang, ada 286 ayat. 286 ayat ni la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ayat yang ke-286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu ayat yang ke-286. Jadi ada para ulama dia buat satu rumusan. Dia kata 86 adalah surah yang diturunkan di Makkah. 28 lagi surah yang diturunkan di Madinah. Jadi 28 campur 86 sama 114. Kalau tuan-tuan tengok kitab, dia benda ni bukan benda yang muktamad tapi khilaf. Ada setengah ulama kata 27, 26, ada kata sampai 30 surah. Jadi rasionya dia begitu. Dia berubah dia macam tu. Okey. Jadi kalau surah banyak itulah, dan ciri-ciri pula di Makkah adalah surah yang berkaitan akidah. Madinah ni lebih kepada muamalah. Ada pendapat ustaz, kalau ustaz atau ustazah yang tengok murid tasmik, kalau murid tak ingat serta-serta tempat, ustaz tu kena ke beritahu perkataan awal ayat tu ke tunggu je sampai dia ingat sendiri? Okey, berkaitan dengan pelajar yang kita panggil bacaan hafazan dia tidak mantap lah. Ada kesalahan yang berlaku di kepala ayat ataupun di akhir ayat, masuk ayat lain, salah baris. Sebenarnya banyak para guru ni dia kena ada satu disiplin kepada pelajar dia lah. Dia mesti fasih dulu bacaan, pastikan tidak ada kesalahan, barulah dia datang tasmik. Tapi kalau dia sendiri pun baca tegagak-gagak, buat mari depan baca depan guru, sudah tentulah dia akan menjadi lebih banyak lagi kesalahan-kesalahan yang ada. Okey. Setengah-setengah guru dia bagi kesalahan ni dia bagi tak lebih daripada 3 kali kesalahan. Biasanya macam itulah. Dalam satu bacaan. Bukan kesalahan yang berat lah. Kesalahan yang berat maksud saya kesalahan yang kena tolak. Tahu kena tolak. Maksudnya kepala ayat, tubuh ayat dah ingat belakang. Tolak, bertolak-tolak. Tolak baru boleh sambung. Itu memang kesalahan yang berat lah. Sebab yang kita nak capainya pelajar ni, target kita sebagai guru, target guru ialah pelajar ini mampu untuk membaca Al-Quran dengan fasih. Tapi kalau kita ada orang panggil tasamuh, dia tasamuh, dia tidak tegas dalam bab ingatan yang fasih ni, pelajar tu ingatan dia selepas daripada habis muqarrar semua tu akan menyebabkan dia ni tak mampu untuk baca Al-Quran dengan fasih. Itu dia. Jadi saya berpendapat bahawa sebaiknya ialah dia tidak ada satu kesalahan pun. Kalau ada 1-2 salah, tak lebih daripada 3. Ada pun selain daripada itu, guru mesti bertegas sebenarnya untuk pelajar-pelajar dia boleh menjadi seorang hafiz yang begitu baik dan fasih. Jadi saya rasa sekadar itulah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Semoga anak-anak kita yang hafaz Quran ni menjadi anak-anak yang boleh bersama dengan Al-Quran di musim COVID-19 ini. Ibu bapa juga memain peranan
ambil peranan guru di Ma'had Tahfiz di madrasah anak kita ini, kita menjadi guru untuk tasmi' anak-anak kita membaca Al-Quran. Dan akhirnya saya nak doalah untuk apa dia ni, kita sama semualah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والفتن ما لا يكشفه أحد غيرك يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا من لعباده يغفر ويرحم ويا دافع البلاء والنقم. ادفع عنا يا الله كل بلاء ووباء وهم وغم وفتنة ونقمة وشدة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام والجنون ومن سيء الأسقام. نعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن شر كل ما خلق. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى أعلى وأعلم. Mana? Anyo. Tidak lesen. Tu. Tutup je tak apa. Tutup je lah.